Alhamdulillah wa syukurulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya muliakan Ustazah Mumtazah selaku tuan rumah, pihak penganjur iaitu bahagian dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pusat Pulau Pinang dan juga Zakat Pulau Pinang, seterusnya yang diraikan sahabat-sahabat, profesor, doktor, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, ustaz dan ustazah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita berada dalam ruang ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi lebih daripada apa yang kita jangkakan dan apa yang kita usahakan. Justru Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, mampu dan mahu memberi lebih daripada kadar amalan yang dibuat oleh hamba-Nya, insya-Allah. Saya ingin menegaskan bahawa kita ada dua bahagian dalam melaksanakan bengkel ini. Bahagian yang pertama ialah bahagian motivasi dan juga di segi teori. Pertama motivasi dan juga teori, dan yang kedua kita akan pergi kepada praktikal atau bengkel untuk kita menghasilkan khutbah ataupun membedah khutbah yang sedia ada, insya-Allah. Ingin saya ingatkan diri saya dan juga kita semua supaya yang awal ni biasalah kita kena jaga niat lah. Niatul mukminin khairun min amalih. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Syahid Said Ramadan Al-Buti. Dia kata apa? Kadang-kadang diberi kepetahan kepada penyampai, kepada ulama, kepada dai, bukan kerana dai itu, bukan kerana ulama itu, bukan kerana penyampai itu, tetapi kerana ada orang yang benar-benar ikhlas. Ada orang yang benar-benar ikhlas untuk mendapat hidayah. Maka oleh kerana keikhlasan orang yang duduk di dalam majlis itu, dai ataupun penyampai itu diberi kepetahan. Jadi mudah-mudahanlah kita jaga niat kita sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita akan capai apa yang kita target ataupun apa yang kita sasarkan apabila kita melalui bengkel ini, insya-Allah. Baik. Saya ingin tegaskan bahawa khutbah kita memang perlu diperkasakan. Subhanallah, Islam adalah agama yang begitu indah, begitu praktikal, kerana sudah ada mekanisme di dalam Islam yang untuk membangunkan jiwa umatnya. Sebab tu dikatakan kalau kita ikut Islam saja, insya-Allah kita akan kuat, kita akan maju, kita akan mencapai kecemerlangan. Tetapi malangnya Islam adalah agama yang paling banyak disalah tafsirkan, bukan saja oleh orang bukan Islam tetapi oleh orang Islam sendiri. Sekali lagi saya tegaskan, Islam adalah agama yang paling banyak disalah tafsirkan, bukan saja oleh orang Islam tetapi oleh orang bukan saja oleh orang bukan Islam tetapi oleh orang Islam sendiri. Selalu dikatakan dalam tulisan-tulisan, Islam is a living religion but with dead followers. Islam adalah agama yang hidup tetapi pengikutnya adalah pengikut yang mati. Jadi sebab itu khutbah Jumaat kita dibuat survey, memang tak landing, memang tidak dapat menyelesaikan masalah ummah secara yang sebenarnya. Kalau kita impaknya kurang, walaupun kita tak menafikan impak tu ada, tetapi impak tu tidaklah seperti mana yang kita harapkan. Sebab itu dikatakan dulu ada kata, kalau umat dibangkit, kita boleh tengok jumlah orang yang solat subuh berjemaah sama dengan orang yang solat Jumaat berjemaah. Betul, solat Jumaat mesti berjemaah lah. Kalau dikatakan umat ni bangkit bila subuh, bilangan orang yang subuh berjemaah dengan orang yang solat Jumaat tu sama ramai, terlalu ramai. Itu satu indikator lah, pernah dikatakan. Tetapi secara sinis saya ingin mengusik perasaan kita. Umat ni bangkit kalau minta maaf kalau umat tidak tidur waktu penyampaian khutbah. Betul tidak tidur dalam khutbah, itu umat terbangkit lah. Kalau tidur lagi payah. Sehingga ada satu joke mengatakan orang Melayu, orang Islam lelaki lebih banyak tidur daripada orang muslimat, orang perempuan, kerana
orang Melayu lelaki boleh tidur dalam masa khutbah Jumaat, ya. Orang Melayu, orang perempuan tak ada hadir khutbah Jumaat. Begitulah di sini begitu, ya. Tapi itu sebagai satu selingan sajalah, ya, kata. Tapi memang Malik bin Nabi, seorang pemikir Algeria, dia kata apa? Ulama seorang Algeria, sudah macam ada satu kesepakatan antara khatib dengan juga mad'u dengan sasaran untuk sama-sama tidak mendapat manfaat daripada penyampaian khutbah. Sudah semacam ada satu kesepakatan antara yang menyampaikan itu khatib dengan orang yang mendengar untuk tidak dapat manfaat apa-apa dalam penyampaian khutbah. Maksudnya hang bacalah, aku lebih kurang begitulah, ya. Dan dibuat kajian secara terperinci, boleh kita Google untuk dapat hasil kajian yang dibuat oleh Allahyarham Dr. Usman Muhammadi. Dia kata memang kalau dikatakan khutbah tidak berkesan, kalau kita hanya 30% atau 20% saja berkesan. Jadi ini satu cabaran lah bagi kita, ya, supaya benar-benar kita memperkasakan khatib dan juga khutbah. Baik, kalau kita lihat, ya, keberkesanan satu penyampaian khutbah, 70% bergantung kepada khatib. 70%, ya. Manakala 30% lagi ialah pada teks khutbah. Ya, teks khutbah. Jadi insya-Allah, ya, kalau kita lihat, kalau khatib ini, walaupun kita bukan nak tackle perkara yang pertama ni, kita yang hari ni bengkel kita hanya fokus kepada teks khutbah, tetapi ingin saya tegaskan khatib yang berkesan, pertama, ya, dia punya penyampaian, komunikasi dia baik. Yang pertama, dia punya kata-kata, ya, kata-kata dia. Yang kedua, intonasi, nada suara dia, pitching suara dia, tinggi rendah, ya, dan sebagainya, alunan suara dia. Dan yang ketiga ialah body language ataupun bahasa tubuh dia. Bahasa tubuh ni, iaitu dia punya bahu, dia punya mata, dia punya mimik wajah dan sebagainya. Sebab tu Rasulullah SAW apabila menyampaikan khutbah, intonasinya sangat tinggi, ya, seperti mana ketua tentera bercakap pada tentera, dan mata Rasulullah akan jadi merah, ya, apabila bercerita tentang neraka, memberi ancaman dan sebagainya. Jadi body language Rasulullah sangat hebat, ya. Jadi ini kita lihat khatib. Baik, teks khutbah pula hanya 30%, tetapi sekiranya teks khutbah kita berkesan, ini memudahkan khatib untuk menyampaikan dengan baik. Memudahkan, ya, pelakon dengan skrip. Kalau skrip baik, pelakon lagi mudah dapat menyampaikan dengan baik, ya. Jadi kita nak tackle teks khutbah ni lah. Baik, kalau begitu, kalau teks khutbah ni di mana kita nak selesaikan dia kalau khatib ni 3 lah. Kalau kita lihat khatib ni 3. Yang pertama, keberkesanan khatib ni pada takwanya kepada Allah. Ini penting lah. Ini penting, takwa kepada Allah. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seorang ulama tidak bertakwa, kata-katanya umpama air yang jatuh di atas telur burung kasuari. Telur burung kasuari ni di tanah Arab. Kalau kat sini senang je lah, seperti air jatuh daun keladi. Simple, ya, takwa, ya. Yang kedua, akhlak. Tadi takwa dengan Allah, ini akhlak dengan manusia. Dan yang ketiga, itqan. Itqan ini ialah bagaimana dalam melaksanakan tugasan itu, dia memperelokkan khutbahnya ataupun penyampaiannya dan sebagainya, ya. Yang ini, ya, baik. Tetapi kalau teks khutbah ni kita fokus pada 2 sajalah. Ya, kita menyampaikan nanti apa yang kita nak capai dalam ini ialah mengikut surah Al-Qasas ayat 26. Al-Qasas ayat 26, ya, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Tu je. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, maksudnya macam mana kita nak tambahkan al-qawinya, dan yang kedua al-amin, ya. Dalam konteks ini al-qawi ini merujuk kepada kompetensi ataupun kepakaran dalam dan ini macam mana kita nak susun ayat, macam mana kita tata bahasa, pembenaran kata, cara kita menyusun ayat. Ini kepakaran al-qawi. Manakala al-amin ialah integriti. Ya, integriti ni apa? Integriti ni soal hati.
ya, soal jiwa kita, keikhlasan kita dan sebagainya. Ya, yang ini yang kita nak pertingkatkan, ini kita pertingkatkan Al-Qawi dan Al-Amin. Ya, baik. Boleh ya. Saya harap kita boleh jalankan program ini dua hala. Kalau nak bagi respon, kalau nak bertanya, kalau nak menegur, terbuka bila-bila masa je, terjah je, tak apa, tak ada masalah ya, insya-Allah ya. Kalau saya menyampaikan agak rendah sehingga misal kata memperkecilkan nilai keintelektualan prof, doktor, ustaz, saya minta maaf ya. Kalau agak terlalu tinggi bahasa sampai tak faham, tun boleh tegurkan ya, insya-Allah tegurkan ya, tegur saya ya. Baik, ini yang saya kata yang pertama, kita nak bagaimana khutbah, sistem suara, slide, pembentangan dan pendengar. Ini semua kata perkara-perkara yang menentukan keberkesanan satu khutbah. Saya masih ingat lagi satu khutbah dari satu masjid, satu pengalaman. Waktu tu khutbah tentang kena bangun untuk menentang Zionis Israel, kerana Palestin tu adalah hak umat Islam. Dia punya semangat ya. Tapi tak dengar sebab sistem suara. Jadi dalam hati kita nak lawan Yahudi, sistem suara pun tak selesai lagi dalam tu. Itu kita kena fikir macam tu ya. Jadi kena ada semua. Sekarang kalau di wilayah Tuan, saya tak tahu di Pulau Pinang, memang ada PowerPoint yang jelas yang dapat dilihat, audio dan visual sekali ya, otak kiri dan otak kanan sekali bila berkhutbah disampaikan. Baik, terus ya. Baik. Ini adalah sajak oleh Iqbal yang dinukilkan oleh Syahid Hasan Al-Banna dalam Usrah dan Dakwah. Dah daripada dulu lagi dah disedari. Dia kata kekuatan semangat tiada lagi dalam susunan katamu yang telah basi. Ajaran yang diberikan tidak lagi menarik hati. Kalaulah tidak roh Bilal yang masih ada di dalamnya, azan itu sendiri pun telah kehilangan keindahannya. Masjidmu telah mati kerana kekurangan saf-saf. Mihrab diselubungi labah-labah kerana kematian iman. Mimbarmu berlumut dan menimbulkan jemu. Khatib dihantar ke sana dengan pedang daripada kayu. Maksudnya ini adalah satu rintihan ya, orang yang benar-benar nak melihat agama ni bangun balik ya, dan dia melihat bahawa masjid dan segala-galanya yang berkaitan dengan penyampaian khutbah dalam konteks ini, khatib dihantar dengan daripada pedang kayu. Ini satu, orang kata, satu metafora ya, satu tamsilan bagaimana kelesuan dalam segi penyampaian. Jadi ini syair, saya rasa saya masih ingat lagi, ini Iqbal, tetapi yang diambil oleh Syahid Hasan Al-Banna dalam buku dia kata Usrah dan Dakwah. Masa muda-muda kita baca ni lah buku-buku ni ya, peraturan dan arahan dan sebagainya, ni selalu kita baca. Okey, perkara ni saya rasa tak ada apa sangat saya nak tekankan. Adab kita baik ya, seperti mana semua saya nak petik perkataan daripada pengakuan daripada Ibnu Mubarak sendiri. Dia kata aku belajar adab 30 tahun, aku belajar ilmu 20 tahun. Artinya dia lebih mementingkan adab dengan berbanding ilmu. Bukan artinya saya nak timbulkan dikotomi ataupun pertentangan mana lebih penting, adab ke ilmu, tidak. Tetapi kalau kita jaga adab kita, insya-Allah ilmu akan meresap ke dalam hati. Ingat ya, aliran ilmu umpama aliran air. Air hanya bertakung di tempat yang rendah, begitu juga ilmu hanya akan bertakung di hati yang tawaduk, insya-Allah. Ini penting ya, penting ya. Sama-samalah kita belajar dan hati. Saya rasa walaupun saya banyak bercakap menyampaikan, saya tak lebih apa-apa. Saya cuma wakil daripada saudara-saudari untuk kita sama-sama mencapai matlamat daripada program ini. Boleh? Insya-Allah ya, boleh. Terus ya, dalam kita punya mendengar ni, minta maaf ya, saya satu dua hal kalau boleh, kita don't just hearing but listening. Kalau dalam kuliah ni, don't just hearing. Hearing ni apa? Hearing guna telinga. Tapi listening, telinga, mata dan hati. Dan buat catatan. Ambil kata-kata ni kalau boleh dikongsi ya. Ya, seburuk-buruk tulisan lebih baik daripada ya, sekuat-kuat ingatan. Ataupun sesamar-samar tulisan lebih baik daripada sekuat-kuat ingatan. Jadi menulis dengan aktif ya. Cuba kita lihat apa yang kita nak lalui kat sini ya. Bagaimana ilmu menyerap ya. Ilmu menyerap 10% ya, melalui apa yang kita baca. Kalau baca 10% je serapan ilmu. 20% ilmu masuk melalui apa yang kita dengar. Teori yang kata listening tadi, dengar. 30% ilmu melalui apa yang kita lihat. Cuba kita tengok ya.
rupa-rupanya mata kita lebih kuat daripada telinga. Sebab tu action speak louder than words, orang kata. Lisanul hal lebih fasih daripada lisanul maqal. Ini selalu dikatakan, in order to deliver the message, be the message. Untuk kita menyampaikan satu message, kita sendiri jadi message tu. Betul? Macam Rasulullah nak nampaikan Al-Quran 6,236 ayat tu, Rasulullah sendiri menjadi Al-Quran. In order to deliver the message, be the message. Itu. Dan 50% ilmu masuk apabila kita dengar dan lihat. Audio, visual. Dengar dan lihat. Audio, visual. Kemudian 70% ilmu melalui yang dikatakan perbincangan. Hayatul ilmu mudhakaratun. Dengan mudhakarah, perbincangan. Sebab tu kena ada dua hala. Bincang. 80% ilmu melalui apa? Melalui apa yang kita alami, kita feel. Untuk alami, kita mesti amali. Jadi apa yang kita dapat hari ini, besok dalam masa bengkel kita terus amalkan. Baca. Itu lebih dapat ilmu tu menyerap. Amal, untuk kita alami mesti amal. Amal. Dan 90% ilmu melalui apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan. 99%. Sebab itu para sahabat bila duduk dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mindset dia dah ada dalam kepala, balighu anni walau ayah. Tu nak sampaikan. Jadi kita mesti amalkan. Dia kata 3% learning. 3% learning maksudnya belajar dengan niat nak mengajar, nak sampaikan. Itu penting. Dia lain kalau dia niat kita untuk faham je sendiri, kita sendiri tak banyak kita dapat. Tapi aku dengar ni, aku nak sampaikan balik. Itu 99% lebih kurang. Baik. Sekarang kita dah sampai ke slide yang setakat ni. Saya pause kejap. Apa ada pertanyaan ataupun ada respon? Saya bagi laluan. InsyaAllah. Ini bukan parlimen nak start. Memang bagi laluan betul. Okey, bagi laluan betul-betul. Okey, ada pertanyaan? Okey, masih warm up lagi InsyaAllah. Macam tadi walaupun aktiviti tadi nampak macam mudah, macam ringkas, bagi tu dengan raja pergi negeri Bayu dan sebagainya, tetapi dia ada tiga benda yang berlaku walaupun tanpa kita sedari. Pertama, kita dah gunakan otak kanan dan kiri sebab dia ada gambar dan kita kena keluar perkataan. Gambar otak kanan, visual, perkataan otak kiri, iaitu itu. Baik, yang kedua dah senyum-senyum sikit dia. Hati-hati masa memandu lah macam dah senyum sikit, iaitu hormon dah keluar dah. Hormon pelajaran mesti gembira, ceria. Dan yang ketiga, kita meraihkan perbezaan. Orang ni tafsir macam ni, orang ni tafsir macam ni, betul? Satu benda yang sama tapi ditafsir cara yang berbeza. Jadi ini yang dikatakan, we must admit the difference. We must admit the difference. Bukan saja admit the difference, we must celebrate the difference. Kita bukan saja akui perbezaan, tapi kita meraihkan perbezaan. Boleh faham Jadi seronoklah. Setiap orang ada titik buta masing-masing. Apa yang jelas bagi saya mungkin tak jelas bagi anda. Apa yang jelas bagi anda pula, saya pula tak nampak. Jadi dengan apa orang kata harmoni, kita boleh tengok daripada pelbagai sudut. InsyaAllah. Okey. Boleh Jadi berbincang, berfikir dan sebagainya. Faktor 3P macam ni Jadi saya nak fokus dalam penyampaian kita ni. Kalau kita tengok, untuk kita mencapai satu kecermangan dalam kita punya usaha, dia ada 3P. 3Ps P yang pertama ialah people, manusia. P yang kedua ialah proses. Dan P yang ketiga ialah purpose. Satu, manusianya. Yang kedua, sistem, kaedah, manhaj yang kita gunakan, proses. Dan yang ketiga ialah purpose, tujuan kita. Tujuan kita nak menghasilkan kutubah, betul? Dalam konteks yang kecil lah, konteks kita dah nak hasilkan kutubah. Proses kita ialah menulis. Dan kita adalah penulis kutubah. Ataupun di sini khatib, AJK masjid ataupun apa-apa di sini people. Okey. Baik. Yang paling penting antara ketiga-tiga P ni ialah apa dia? People. Sebab people derive proses untuk mencapai purpose.
Jadi daripada kita nak membetulkan khutbah, lebih baik teks khutbah, lebih baik betulkan penulis khutbah. Kalau tidak, kita akan betulkan pada di mana asyik ulang bersama je. Kata dia ni menulis macam mana? Sebab apa kita betulkan? Dia tak tahu apa yang kita betulkan. Tengok teks tu bila dah baca nampak cantik, betul. Tapi kita kena betulkan penulis. Faktor manusia, faktor manusia ni yang paling penting, insya-Allah, bab tu manusia yang saya katakan tadi, penulis dan khatib tadi. Okey. Sebelum tu saya nak kata kan, banyak orang apa hubungan penulis khutbah penulis khutbah dengan khatib, penyampai khutbah? Dia begini, dengar betul-betul, ni penting. Penulis yang baik dia menghayati tugas khatib. Dia menghayati tugas khatib. Dan khatib yang baik ialah dia menghayati tugas penulis. Hubungan kesalingan ini macam kita ibu bapa yang baik, ibu bapa yang menghayati tugas guru, dan guru yang baik menghayati tugas ibu bapa. Baru ada persefahaman. Betul. Jadi masa penulis dia nak menulis ni, dia letak juga kaki dia pada kasut khatib. Macam mana khatib nak menyampaikan nanti? Jadi yang sebaik-baiknya penulis dan khatib individu yang sama. Tapi kalau tak dapat, tak apa. Dia kata, aku tulis khutbah ni nanti dibaca oleh khatib macam mana? Khatib pula faham macam mana penulis ni hendak, waktu dia menulis tu macam mana, apa yang dia nak sampaikan melalui teks ini. Jadi ini akan menyebabkan ada keharmonian, ataupun dia kata sinergi. Sinergi ni apa? Synchronize of energy antara penulis dan khatib. Boleh faham, Jadi semasa kita menulis teks khutbah, kita dah kata khatib ni menyampaikan macam mana, kat sini mesti intonasi dia tambah, dekat sini mesti dia ada macam ada feeling. Betul, Jangan aku nak hasilkan teks khutbah je. Macam mana menyampaikan itu bukan tugas aku. Tak, dia dah feel macam mana orang lain untuk menyampaikan. Boleh faham, ini penting, sinergi. Jadi yang kita nak sinergi ni, dia begini, 1 campur 1 sama juga kosong. Ini bila timbul konflik antara penulis dengan khatib. Khatib menyalahkan penulis menyalahkan khatib. Konflik 1 campur 1 kosong. 1 campur 1 sama juga 1,5. Ini bila ada kompromi. Compromise. Awak datang sikit dekat sini, awak datang dekat sini, hasil tak maksimum, 1,5. 1 campur 1 sama je cooperate, artinya 2. Ini kerjasama, cooperate. Tapi yang kita nak ialah 1 campur 1, jawapannya 3. Ini ada katakan sinergi. Not your way, not my way, but highway. Boleh faham? Yang lebih besar. Ini kalau konsep Islam, di sinilah datangnya barakah, ziyadatul khair, barakah. Barakah ni suatu yang ziyadah, bertambah, berkembang, expanding. Jadi boleh dapat sini. Itu makanan yang barakah. Kalau dalam hadis kata 2 orang makan boleh cukup 4 orang. 4 orang boleh makan. Itu datang daripada mana? Datang daripada jemaah tu. Di situlah kuasa Allah akan membantu dari segi barakah. Baik, ini yang kita harapkan. Baik, apa contoh Imam Malik dalam penulisan Muwatta macam ni, penulis, saya hanya ambil contoh Imam Malik. Imam Malik satu ketika dia menyuarakan hasrat dia untuk menulis kitab Muwatta, mengumpulkan hadis-hadis. Tetapi dia mendapat kritikan daripada orang keliling. Dia kata kitab Muwatta dah ada dah. Sebelum itu Muwatta dah banyak dah. Berapa lagi satu Muwatta yang lain? Orang kata kepada Imam Malik, Imam Malik kata apa? Simple je cakap, keikhlasan itu yang akan berkekalan. Dia punya jawapan apa? Keikhlasan itu yang akan berkekalan. Jadi dia pun menulis. Dia menulis, subhanallah, dia gabungkan Al-Qawi dan Al-Amin dengan solat tahajudnya, dengan hubungannya dengan Allah, dengan itu. Tetapi dia tidak menafikan Al-Qawi, Al-Amin, betul, dia ikhlas betul-betul, dia sebagainya. Dia menyaring.
daripada dia menghafal hadis 100,000 hadis di luar kepala, dia saring jadi 10,000, kemudian dia saring lagi jadi 5,000, tetapi yang dimasukkan ke dalam kitab Muwatta hanya 1725, seingat saya, hadis. Dia saring. Dan akhirnya sekarang kalau kita di sini 1441 Hijrah, bila orang sebut Muwatta, orang sebut kitab lain tak ada. Muwatta je mau rujuk kepada Imam Malik. Betul. Imam Malik kata keikhlasan itu yang akan berkekalan. Jadi kita harap inilah yang menjadi dorongan kita menulis. Baik, selalu saya katakan di mana-mana tempat, ya, dia ada dua persoalan, kenapa dan bagaimana. Why dan how. Ya, why dan how. Selalunya dikatakan, ya, kalau kita boleh menjawab soal kenapa dengan jelas, kita boleh menjawab soal kenapa dengan jelas, soal bagaimana dah mudah. Jadi ini yang kita mulakan. Yang ini yang dia kata sesi motivasi, yang kita dorongan dan juga teori. Bagaimana ni esok adalah sesi praktikal, bengkel. Kalau kita dah dapat jawapan soal kenapa, insya-Allah bagaimana jadi mudah dah besok. Apa kata ungkapan yang terkenal? Dia kata apa? Dunia akan menyediakan jalan kepada orang yang mempunyai tujuan. Dunia akan menyediakan jalan kepada orang yang mempunyai tujuan. Manakala tidak ada angin yang menyebelahi mana-mana kapal yang tidak ada pelabuhan untuk dituju. Betul? Kalau kita betul-betul nak tulis, desperate nak tulis khutbah yang baik, insya-Allah Allah bagi nanti cara jalannya. Itu hendak seribu daya, tak hendak 1000 dalih. Betul lah, ini pentingnya. Sebab tu kita kena selesaikan yang ini supaya kita bayangkan, ya, dulu ketika saya buat kursus dengan penulis khutbah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, saya tanya berapa honorium yang dapat. Jawapan waktu tu ialah RM200. Sebab tu orang tak nak tulis khutbah. RM200, betul, ya. Satu ceramah kalau dekat Wilayah Persekutuan, tak tahulah rate semacam ni, ya. Kadang-kadang ustaz-ustaz yang ceramah sana kata ada 1,000, ada 2,000, 2 jam. Ini nak tulis pura-pura kepala buat gini-gini ni. Saya kata okey, macam mana kita kena berfikir suatu yang lebih luas daripada itu, ya. Apa dia? Berapa ramai orang yang dengar, yang datang hari Jumaat tu, yang dengar ialah lelaki. Yang lelaki tu ar-rijal qawwamun 'alan nisa, dia ada keluarga, dia ada organisasi, dia ada apa. Kalau berubah orang ni, ya Allah, pahala insya-Allah banyak. Betul. Jadi jangan tengok yang RM200 tadi, ya. Tapi tengok apa manfaat kita di sebalik yang itu. Itu yang kita timbul semangat. Pandang dengan basirah, dengan mata hati, bukan dengan duit semata-mata. Sebab tu saya bagi tahulah pada jawatan kuasa masa tu di Majlis Agama Islam Wilayah, harga ni RM200 bukan ustaz-ustaz ni nak tulis ni, bukan harga, tetapi kita menghargai. Betul. Bagilah tinggi sikit 500 supaya ada semangat. Macam mas kahwin, itu harga wanita ke mas kahwin? Bukan, itu menghargai wanita. Kalau kita boleh bagi ke orang lain, beribu-ribu dan sebagainya, takkan tak boleh bagi penulis khutbah sikit. Ataupun kalau di tempat yang lain, di mana saya ingat, memang free, tak ada apa-apa. Di Negeri Sembilan tak ada apa-apa, penulis khutbah amal jariah sajalah. Begitu. Tak apa. Kita faham. Di sini saya ingin memetik supaya ada semangat, ya, oleh Dr. Aid Al-Qarni. Dr. Aid Al-Qarni, buku dia lah Tahzan, Don't Be Sad ni memang jadi fenomena dunia. Berjuta-juta naskah. Tapi bila dia tanya apakah dan dicetak dengan bahasa-bahasa, berbagai bahasa, tanpa dia dapat royalty tau. Orang cetak cara tak minta izin ni, kan, cetak dia tak dapat royalty. Bila orang tanya macam mana royalty dapat sikit dia kata, aku kira bukuku sudah menjadi bestseller apabila ada seorang pembaca yang mendoakan aku rasa itu saja yang paling berharga untuk aku. Boleh faham maksud saya, ya? Kata kalau ada seorang pembaca yang dah berdoa untuk dia, ya, hasil dari pembaca buku itu, aku kira sudah bestseller. Jadi kita kena lihat di situlah. Jadi kalau anda datang, kalau tuan-tuan, profesor, doktor, kalau fikirkan, memang kalau harganya Allah tak ada apa. Tetapi kalau kita lihat di sudut yang lain, kita akan bersemangat. Itu yang dorongan kita, insya-Allah, ya. Apa saya katakan tadi?
dunia akan menyediakan jalan kepada orang yang mempunyai tujuan. InsyaAllah. Baik, terusnya ya, baik, kita tengok faktor 3P tadi, people. Tujuan kita. Tujuan kita dalam kita tulisan kita ada 4 aja. Ya, to inform, to entertain, ya, untuk kita memberi maklumat, satu. Kita ada 4 ya. Yang kedua, untuk menghiburkan. Satu, untuk memberi maklumat. Satu, menghiburkan. Yang ketiga, untuk meyakinkan. Dan mana-mana tulisan 4 ni lah. Dan satu lagi, untuk mempengaruhi. Okey, 4 ni. Tapi kalau kita tengok, kalau penulisan khutbah, dia nak pergi mana? Maklumat ke? Yang paling penting dalam khutbah ialah nombor 3 dan nombor 4. Sebab kita nak orang bertindak, beramal selepas mendengar khutbah kita. Okey. Sekarang saya tanya tuan-tuan sikit, kalau saya tanya tu bukan untuk menguji, tidak, hanya untuk interaksi saja. Kita bertindak, manusia bertindak atas dia fikir ke, atas apa yang dia fikir ke, atas apa yang dia rasa? Saya nak tanya. Rasa, betul. Kalau atas dia tahu ke, atas dia mahu? Atas dia mahu, betul. Kalau kita tengok as-salatu khairum minan naum. Solat lebih baik daripada tidur. Tanyalah orang Islam mana pun, insya-Allah boleh jawab solat lebih baik daripada tidur. Tapi mengikut kajian 80% umat Islam tidak solat. Dan solat yang paling berat ialah solat subuh. Dia tahu, dia fikir solat subuh tu baik, tetapi dia tak rasa solat subuh tu baik. Sebab tu tak bangun. Jadi sekarang, untuk orang mula bertindak, jangan hanya orang tahu, tetapi mesti orang mahu. Bukan saja orang fikir, tetapi orang rasa. Bila rasa, ini adalah soal apa? Hati. Jadi pergi kepada meyakinkan dan mempengaruhi, ini sampai ke hati. Itu jatuh. Kalau kita tulis dari hati, akan jatuh ke hati. Ini penting. Ini penting. Kadang-kadang ayat tak berapa baik tau. Kata-kata tak berapa kena. Sebab tu Hamka, dia kata, ada kata-kata yang dapat dirasai walaupun tata bahasanya salah, tetapi dia lebih dapat dirasai daripada tata bahasa yang betul. Ini kita kata. Jadi kadang-kadang minta maaf ya, saya katakan, untuk kita mempengaruhi ini, ya, ini yang dikatakan soal roh kepada penulisan. Roh kepada penulisan. Wah, apa ya? Saya ada terbaca, tak tahu sumber macam mana, tetapi kita ambil lah ya. Bukan hikayat, bukan apa, tetapi kita ambil tentang Syekh Abdul Qadir Jalani dengan anaknya. Cerita. Anak Syekh Abdul Qadir Jalani ialah seorang ulama juga. Dia merasakan bahawa ayah, bagi saya ganti tempat ayah untuk menyampaikan ilmu. Sebab dia merasakan dia boleh menyampaikan dengan lebih sistematik, dengan lebih konstruktif, kerana dia mewakili generasi yang lebih muda daripada ayahnya. Boleh faham maksud saya? Syekh Abdul Qadir Jalani kata, bagi laluan untuk anaknya menyampaikan. Betul. Orang tahu, apabila Syekh Abdul Qadir Jalani menyampaikan, ada orang menangis, orang bertaubat, orang bukan Islam masuk Islam. Ini terkenal. Futuhatul Makkiyah, kita kalau kita baca macam mana orang kesan daripada khutbah ataupun khutbah daripada tausiah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Tahu. Jadi anak dia pun naiklah ke pentas ganti ayahnya hari itu. Dia pun menyampaikan ceramah. Subhanallah, terkesima, terpesona orang dengar dia punya kata-kata, dia punya cara penyampaian, structured, sistematik dan sebagainya. Tapi tak ada orang menangis. Tak ada orang terasa apa-apa. Akhirnya dia kata, ayah, ambil tempat ni balik lah. Dia kata, dia turun, ayah. Syekh Abdul Qadir Jalani naik. Ni dalam cerita ya, kita ambil lah cerita ni sebagai satu motivasi. Syekh Abdul Qadir kata, semalam dia bangun ya, lepas bagi salam, hamdalah semua. Semalam isteriku Ummul Fuqara telah membakar seekor ayam. Sedang aku nak menikmatinya, tiba-tiba seekor kucing datang dan membawa lari ayam itu. Menangis orang. Ya, orang menangis. Pasal cerita pasal ayam je.
Tadi anak cakap buang, orang tak dia terkesan, tapi dia cakap simple, orang kesan. Kemudian orang tanya, kenapa awak menangis? Itulah gambaran amal-amal yang kita buat begitu cantik, begitu indah, tapi tak ada keikhlasan, disambar oleh syaitan. Macam syaitan tadi ialah kucing yang bawa lari. Yang ini pula orang macam mana yang tersiratnya ialah orang tu betul-betul daripada kecilnya amal-amal kebaikan, satu langkah lagi nak masuk syurga, ditutup dengan amal kebaikan, masuk neraka, na'udzubillah. Semua orang baca secara yang tersirat, between the line. Kenapa? Kerana Syekh Abdul Ghani menyampaikan daripada rohnya. Ini yang penting. Jadi sebab itu penulisan khutbah ada dua. Satu yang boleh diajar, satu lagi yang hanya boleh dipelajari. Dia beza. Satu bab dalam penulisan khutbah ni boleh diajar, kita boleh ajar macam ni penggunaan. Tetapi yang kedua, dia hanya boleh dipelajari. Cannot be teach but can be learned. Maksudnya apa? Soal-soal keikhlasan, soal-soal amalan, soal kita rasa berdosa semasa kita nak tulis khutbah, ya Allah, macam mana aku nak tulis yang baik walaupun gitu. Kita buat ini akan memberi roh kepada tulisan tu. Dan walaupun kadang-kadang mungkin tulisan itu ada cacat celah sikit-sikit, tetapi dibantu oleh roh tadi, dia lebih berkesan daripada yang menyampaikan secara saya bukan nafikan buatlah ayat salah asalkan ikhlas, jangan, bukan begitu. Cubalah ikhlas dan kita betulkan juga secara itqan tadi. Ikhlas dan itqan, dua ayat, boleh. Ya, baik. Meyakinkan, sebab itu kalau untuk meyakinkan ni kena ada hujah. Dari segi Al-Quran, hadis, latar belakang, cerita, kisah dan sebagainya, dan hujah akli, dalil nakli dan dalil akli ini untuk meyakinkan. Dan untuk mempengaruhi ini ialah ini yang dikata khatib main peranan penting. Khatib main peranan penting. Ya, body language dia, mata dia dan sebagainya. Mesti kita bagi tahu, khatib mesti ready betul-betul khutbah tu nak sampaikan. Bukan waktu atas tu baru dia baca. Dan gitu. Boleh Jadi itu yang akan disampaikan oleh sahabat saya Ustaz Luqman nanti, macam mana Rasulullah menyampaikan khutbah. Dia bukan fokus kepada subject centered, tetapi waktu Rasulullah berada di atas mimbar, Rasulullah sudah menjadi people centered. Boleh faham? People centered maksudnya dia fokus kepada mad'u dah. Dia tak fokus lagi pada maudhu'. Sebab maudhu' dia dah sedia. Boleh faham Ini tak ada. Atas-atas tu baru study tu dah, orang tak kisah dah. Padahal Rasulullah masa berkhutbah, yang itu bangun, semayang dulu, jangan terus duduk. Betul? Sebab yang boleh bercakap semasa khutbah, siapa yang boleh bercakap? Khatib je. Kalau orang bising pun dia boleh tegur dengan baik. Kalau ruang sana kosong, boleh tekan sini, siap dan sedia dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi kalau dia hanya fokus pada teks saja, minta maaf, dia tidak akan sampai. Boleh insya-Allah. Baik, ini yang dikatakan intonasi bahasa badan ini nanti kita akan tengok betul. Okey, golongan sasar. Kita banyak peluru. Kata-kata kita macam ilmu ni macam peluru, ataupun maudhu' ni macam peluru yang kita nak sampaikan. Tetapi kita kena faham sasaran kita. Jangan kita tembak nyamuk dengan senapan gajah, contoh. Jangan kita kalau mad'u tu macam ni, caranya macam ni. Kalau mad'u tu bercampur-campur, macam ni cara je. Jadi kena memahami mad'u, baru kita fikirkan maudhu' tu macam mana nak sampaikan. Ini yang Stephen Covey kata apa? First seek to understand, then to be understood. Bertindak untuk memahami dulu, baru difahami. Contoh kalau kita tengok orang yang hadir dalam khutbah kita, kita tengok ada 4 golongan. Dalam surah An-Nahl kita diajar ada 3 kaedah. Yang pertama adalah bil hikmah, yang kedua mau'izatul hasanah, yang ketiga wajadilhum billati hi ahsan. Okey. Tetapi kalau kita lihat daripada pembahagian Imam Ghazali, dia ada 4 Yang pertama, orang yang menentang kebenaran ni ada 4. Yang menentang kebenaran, yang tak suka ataupun yang tidak beramal, dia ada 4. Yang pertama, golongan yang ada izm, yang ada fahaman. Dia ada fahaman, ideologi. Dia rasa yang benar tu palsu, yang palsu tu benar.
Sama ada socialism ke, komunism aja ke, ataupun apa-apalah yang dia ada ism, dia ada kefahaman, dia ada prinsip. Yang kedua, orang yang ada kepentingan. Kepentingan ni selalunya, ya, kita tengok dari segi harta, dari segi nama dan sebagainya. Ini orang ada kepentingan. Ya, orang yang ada ism ni, ya, dia ada ideologi ni, dia memang lawan. Kalau kita nak sampaikan Islam, sebab bertentangan dengan ideologi dia. Ya, sekular ke apa. Orang yang ada kepentingan ni, dia tak ada, dia kepentingan dia duit dengan dia punya harta. Kalau orang semua tutup aurat, kalau semua orang tutup aurat, nanti macam mana dia punya butik yang dia ada aurat? Kalau semua orang dah sedar, misal kata tak mau pergaulan bebas lagi, filem nanti tak laku. Betul, filem dia banyak pergaulan bebas dan sebagainya. Orang ni, kalau dia orang Islam, kepentingan dia terjejas. Yang kedua, yang ketiga, orang yang, ya, yang tahu tetapi dia tidak mampu melawan nafsu. Tak mampu lawan nafsu. Dia tahu yang benar, dia tahu, tapi tak mampu lawan nafsu. Yang keempat, orang yang jahil. Jahil ni orang yang tak ada ilmu. Jadi, golongan, saya mulakan daripada bawah, ya. Nombor satu, kurang sikit dia punya penyakit. Yang kedua, kurang lagi. Yang ketiga dan yang keempat, yang ini yang paling sakit sekali lah. Boleh faham, Kata Imam Ghazali, hendaklah kita fokus kepada golongan pertama dengan golongan kedua. Orang yang jahil mudah saja untuk dia menerima Islam, bagi je ilmu. Ini kebanyakan. Sebab tu dikatakan yang kedua apa? Mau'izatil hasanah. Pengajaran yang baik, mau'izatil hasanah. Ni, ya, jahil bagi ilmu. Golongan yang kedua, ini kena bagi ini ilmu dan dakwah. Yang ini kena bagi tarbiyah dan bimbingan. Bagi tarbiyah dan bimbingan. Dia tak mampu lawan nafsu. Jadi wujudkan bi'ah solehah dekat dia, bagi pimpinan atau program untuk dia gini supaya dia keluar daripada daripada budaya, daripada program-program yang tak ini, ya. Ini bagi yang tak mau. Golongan kepentingan ni dengan golongan ism ni senang. Apabila nombor satu dengan nombor dua berubah, yang ini majority, yang ini dua ni majority. Kalau dua ni berubah, yang kepentingan dia akan tersepit. Sebab tak ada orang lagi nak beli tudung yang nak beli pakaian mendedak aurat. Tak ada lagi orang yang nak kemungkaran, betul? Sebab dia punya klien ataupun dia punya penyokong terdiri pada golongan pertama, kedua, betul? Kalau pertama dan kedua dah berubah, yang kepentingan dia ikut arus. Ini faham, Dan waktu itu yang izam akan tertekan kerana dia nak mempengaruhi sampai semua tu bawah tu sudah berubah. Jadi jangan banyak ambil masa kepada yang sini. Ambil banyak kepada golongan yang pertama. Inilah mad'u yang paling empuk untuk kita tackle dalam khutbah kita. Nombor satu dengan nombor dua. Boleh, ya, insya-Allah. Kita tahu dah, oh ini. Ya, jadi kita dengan sini pendekatan kita dua, semuanya pendekatan kasih sayang. Membina jembatan, bukan membina tembok. Ya. Membina interaksi, bukan konfrontasi. Ya. Penyampaian khutbah kita mestilah menimbulkan rasa bersalah daripada dipersalahkan. Orang dengar khutbah kita rasa bersalah, ya Allah, ini aku. Itu lebih baik daripada kaulah yang rasa dipersalahkan. Orang akan berontak. Boleh faham, Biar mad'u kita rasa bersalah, bukan rasa dipersalahkan. Orang tak mahu dipersalahkan. Orang ada ego, jadi tunjuk aja dan sebagainya. Ya, ini yang sebagainya. Baik, 4 golongan. Kemudian kita kena lihat kita punya maudhu', kata mad'u kita muda ke, pertengahan ke, tua ke. Kita tengok. Ini orang muda ramai ke orang tua dalam semayang di sini. Ya, betul. Kemudian status ilmu. Apakah tinggi, sederhana atau rendah? Kalau tempat tu elit, itu contoh, bukan saya nak membeza-bezakan, minta maaf, Kalau satu taman tu, misal kata semua orang tu tahap pendidikan tinggi, betul? Kita bagi tajuk yang rendah, habis.
dia mesti dilayan nilai intelektual dia kat situ, berbagai perbahasan-perbahasan dia agak tinggi. Sebab yang dikatakan 3 tadi tu surah An-Nahl, yang pertama apa dia? Bil hikmah, wisdom. Yang kedua mau'izah wajadilhum billati hasan. Jadi majority mau'izatul hasanah. Orang yang bijak mesti dilayan bil hikmah. Orang yang bijak tapi degil, wajadilhum billati hasan. Kebanyakan kita pensi berada di mau'izatul hasanah. Tunjukkan yang ini betul, yang ini gini, apa kebaikannya ikut Islam, apa kebaikan. Bagi berita-berita busyra kebaikan. Boleh ya? Baik. Saya pause sekejap. Ada pertanyaan? Ataupun nak bagi respon ada apa yang saya sampaikan? Ya, sila, fadal. Cik Jamal, tak apa, duduk je, tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak kongsi sikit, bila Ustaz sebut pasal isi khutbah ataupun isi ceramah tu kena bersesuaian dengan Audience, ya. Jadi saya fikir jugalah, jadi mungkin berbalik kepada prinsip ataupun polisi jawatan agama sebagainya, bahawa kalau di kawasan kampung, teks khutbahnya kena sesuai dengan orang kampung. Ya. Kalau orang yang di taman-taman, di mana-mana, dengan saya lah. Ya. Teks kena ataupun khutbah di universiti misalnya katakan. Baik. Sebab tu saya mulakan kita punya perbincangan dengan membebaskan fikiran kita dulu. Jangan membebaskan, kita bebaskan dulu. Nanti bila sampai nanti nak menulis, baru kita tengok macam mana pantang larang ini. Ada di negeri-negeri tertentu yang saya pergi buat kursus, dia kata di sini ada pantang larangnya, ini jangan sebut, ini jangan sebut, ini jangan sebut. Betul, ini mengongkong. Tapi sekali ilmunya kita kena sampaikan dululah, yang luas kita kena sampaikan semua. Nanti bila sampai kebijaksanaan lah. Jangan anggap satu kekangan, tapi kita anggapkan ini kita boleh sampaikan dan sebagainya. Ada cadangan, ada khutbah kedua, dia ada 5 rukun khutbah kan. Kemudian dia ada bahagian khutbah pertama, khutbah yang kedua kan. Ada cadangan yang praktikal saya rasa, dan pernah saya cakap kepada Jakim ketika berdepan ni, kalau khutbah yang pertama bagi isu yang umum, tapi bagi khutbah yang kedua bagi isu tempatan, baru dapat selesaikan. Contoh di kampung itu banyak budak-budak lepak di cyber cafe, betul, kita sebutlah negara gini dalam keadaan bagi tahu khutbah yang kedua, ibu bapa yang hadir tolong pastikan anak-anak kita senja-senja balik, kita tengok banyak ramai anak-anak kita yang masih lepak di cyber cafe tu, tolonglah jengukkan anak. Barulah khutbah kita boleh menyelesaikan masalah. Sebab dia masalah tempatan tu memang berlaku depan mata. Tapi khutbah tidak dijadikan medium untuk tackle perkara ni. Jadi tak sampai. Kita cakap benda yang besar-besar di tempat yang sepatutnya kita tackle masalah tu dalam khutbah. Betul. Sebab kalau ceramah mungkin orang hadir atau tak hadir. Betul. Tapi khutbah yang lelaki wajib hadir. Betul. Itulah peluang masanya. Ini yang kita rasa kesal sikit, tapi tak apa. Kita ada cara nanti itu kita bincang bagaimana kita nak mengubah sikit-sikit, tak dapat semua, jangan tinggal semua. Itu kaedah kita berfikir, qawaidul fiqh, qawaidul fiqh, tak dapat semua, jangan tinggal semua, Baik, terus tajuk khutbah ni, tajuk ni penting. Saya akan cari cerita umum, besok dalam bengkel kita akan terus. Tajuk ni apa dia? Tajuk yang terikat dengan musim-musim Maulid Nabi, Hijrah Rasul, kemudian keputeraan yang di Pertuan Agong, Hari Bomba, ni semua dah ada dah awal-awal lagi. Yang ini dia terikat dengan musim-musim. Tapi ada yang soal-soal hati. Ini yang penting. Masa-masa ni yang menyoal soal hati. Saya ada terbaca sikit dengan itu, bila nak insaf, contoh syurga yang kita lupakan. Ini soal ini gitu-gitu benda-benda, perkara-perkara yang boleh menyentuh hati dalam khutbah kita. Itu tajuk-tajuk yang kita pilih. Kemudian soft point ni, macam mana pun manusia, dia punya keras ke, dia punya ganas ke, tapi ada titik-titik lembut yang kalau kita sentuh tu, dia mesti sentuh. Soal keluarga, isteri, suami, anak-anak, macam ni semua. Dia garang tu, tapi sebut tentang isteri kita ni, ada tu, anak kita, dia akan soft.
soft spot dia, soft point dia, anak-anak, soal kematian, kita contoh-contoh yang inilah yang kita pergi tak gambar takbur, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu dan sebagainya, okey. Biar mad'u kita bila ikut khutbah dia akan ternanti-nanti. Minggu depan tajuk apa minggu satu lagi nak tajuk apa. Jangan sampai dia jadi macam, minta maaf saya kata, tajuk khutbah kita atau mesej khutbah kita macam filem Tamil. One you see, satu, you semua dah tengok semua dah. Sama je. Betul? Jadi kita nak yang ini rasa, yang ini perbezaan dan sebagainya. Orang dah tahu dah. Sebab tu, kalau tidak menyalahi peraturan, saya kata, pesan takwa tu mesti dipelbagaikan. Orang dah tahu dah, ini skrip sama. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan melakukan semua yang disuruh, meninggalkan apa yang kita Bagaimana nasib kita di akhirat? Contoh, apakah kita atas selamat atau sifat? Kita mesti berbekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbagaikan. Dalam hal ini, okey, macam mana kita berbekal kalau kita pergi ke satu perjalanan yang jauh tanpa kita ada bekal ataupun tidak ada makan, minum dan sebagainya. Kita bawa pesan takwa tu. Jadi dia lebih menyentuh. Tapi kalau skrip tu sama je, pesan takwa tu sama je, orang dah tahu. Okey, sat lagi kat situ dah. Aku boleh tidur kata. Dah sampai dekat apa yang ini dia boleh gerak balik. Boleh nyala balik sebab apa? Boleh celik balik mata. Lepas ni mesti doa. Dah tahu dah. Boleh faham gitu baik. Okey, isi khutbah. Dua yang kita nak fokus sikit Tolong siapkan kertas, minta kata dua isi khutbah kita terbagi kepada tiga, tengok satu kita kata kepala, isi dan ekor dia, kesimpulan dia mesti bagi-bagikan itu. Sekarang saya nak tanyalah dengar suara sikit, di Pulau Pinang berapa minit khutbah diberikan masa? 10 minit, 2 khutbah 7 minit. Tolak dengan 5 rukun, tinggal berapa? Itu sebab tu saya katakan khutbah ni satu penyampaian yang bukan lari jarak jauh, tapi dia lari jarak dekat 100 meter. Tahu, dia kena speed daripada awal lagi, zoom terus. Jangan baru nak sampai hujung-hujung dah tak ini. Jadi terus pada point. Jawami'ul kalim. Apa kata Rasulullah? Jawami'ul kalim, singkat, padat dan tepat. Terus bagi tunjuknya. Jangan elaborate. Contoh satu fakta yang orang dah dengar dah. Gejala sosial seperti arak, judi, zina sudah menjadi fenomena zaman sekarang. Kita lihat merata-rata. Apa? Orang dah tahu dah benda tu. Betul Apa yang menyebabkan orang melakukan kejahatan walaupun dia tahu Allah melihat dia? Contoh, terus pergi situ je, pinpoint. Tapi kalau kita elaborate, contoh kalau kita dalam penulisan, dia ada 5W1H. Besok Ustaz Lokman akan perincikan apa yang saya cakap ni 5W1H ni what, who, where, when. Lagi apa? 2, 4. Why, who, what, when, why, how, betul. Okey. Sekarang fokus kita dalam menulis dua je, why dengan how. Jangan banyak-banyak kat sini elaborate. Kadang-kadang minta maaf penyampaian kita menghuraikan masalah, bukan menyelesaikan masalah, menghuraikan masalah. Terus apa punca kalau kita sebut tentang contoh bila nak insaf? Contoh saya ada apa tajuknya Ustazah bila nak insaf ke apa? Antara saya terbaca tu bila nak insaf okey, bila nak insaf. Kenapa manusia ni why dulu? Kenapa manusia ni tidak insaf? Kenapa? Terus jawab. Kalau kita tanya, jawab kenapa? Cuba jawab. Kenapa manusia lambat dan insaf? Sebab dia rasa ada hidup lagi. Betul, dia tangguh. Kerana dia rasa nyawa dia ada lagi. Jadi itu yang kalau kita khutbah kita mesti jawab dengan terus. Saya diajar oleh guru penulisan kamu kalau menulis macam ni dia kata. Contoh
macam mana kamu nak pergi beli, kata kamu dipesan untuk membeli barang-barang tertentu ke kedai. Contoh, saya nak beli sekilo gula, ya, kopi, garam dan sebagainya. Terus pergi kat kedai, saya nak sekilo gini. Tak ada pada, wahai tuan kedai, saya ingin membeli barang, apakah barang ini ada dalam simpanan tuan? Itu je. Itu yang jadi 7 minit habis tu. Kita terus kepada pinpoint. Sebab ini larian 100 meter. Larian 100 meter macam Usain Bolt. Maksudnya awal tu dah speed dah. Tak ada masa lagi nak ikut belakang, tak ada. Dia terus saja pada ini. Terus kepada why dan kemudian how. Contoh, esok kita akan tengok macam mana Ustaz Luqman akan bagi perincian masa praktikal. InsyaAllah. Ya. Komposisi dia, ya. Ya. Komposisi dia 50% ilmu, 50% tarbiyah. Ataupun kesedaran dengan kefahaman dan penghayatan. Macam mana? Ya, insya-Allah. Baik, Bersifat dekat, isu contoh. Bersifat dekat ni macam mana, ya? Bahasa jangan bombastik. Bahasa yang mudah. Saya nak buat contoh, ya, apa yang pernah dicontohkan oleh guru penulisan saya. Dia kata apa? Kalau kamu boleh sentuh hidung kamu dengan macam ni, janganlah kamu nak sentuh macam ni, macam ni. Betul? Sentuh hidung macam ni je. Artinya macam mana? Kalau kamu boleh menyampaikannya dalam 3 patah perkataan, sampaikan begitu. Jangan banyak apa? Nak cantik, nak indah-indah. Betul, Jangan nak bega-bega sangat. Just betul. Pusing-pusing. Imam Ghazali dia bagi satu contoh yang paling praktikal. Dia kata seorang pendakwah, dalam konteks ini seorang penulis khutbah lah, pendakwah juga, dia melihat rumah sedang terbakar dan orang ada di dalam rumah tu. Bagaimana dia memberi amaran supaya, ataupun dia nak menyelamatkan orang? Keluar api. Tak ada. Wahai orang di dalam rumah, sedarilah di atas kamu api sedang membakar. Dia akan memberi kesan kepada kamu. Akan panjang betul. Api keluar, selamat. Begitulah kata Imam Ghazali, jangan kita bertele-tele dengan bermain-main bahasa. Tengok, ya. Perkataan kita, ayat kita macam ni, ada poin tak dalam ayat ni? Yang kedua, ayat ni ada poin tak? Semua poin. Bila orang kata, ini poin. Dan cakap tu, susun kita dalam satu ayat kan ada dalam satu perenggan, satu ayat dia, dalam satu ayat ada berapa perkataan, betul tak? Perkataan itu mesti disusun macam orang bercakap. Yang ini 10, kemudian yang ini 2, yang ini 3, baru beralun. Jangan ayat yang pertama 10, ayat kedua 10, itu rompot lah. Dia tak boleh. Contoh, ya, khatib mesti berkata, apa yang saya bentangkan ini sepatutnya difahami. Tolong ambil perhatian. Contoh, itu 2 perkataan je. Sedih apabila kita memikirkan. Contoh, ya, gitu. Bayangkan, begitu. Contoh. Jangan Rasulullah bersabda. Rasulullah SAW dengan tegas mengingatkan. Contoh, begitu, ya. Jadi dalam khutbah tu dia ada feel, rasa dalam penyampaian. Jadi untuk jadi rasa tu mesti jumlah perkataan dalam ayat tu mesti berbeza-beza, baru dia boleh dilantunkan, boleh dialunkan. Kalau tidak, 10 perkataan sama je, datar je. Betul, ya? Ini. Jadi barulah khatib dia boleh main intonasi. Kalau tidak, dia macam mana nak buat intonasi kalau ayat tu sama je bilangan? Boleh faham, ya? Ini teori, ya. Okey. Dekat show. Okey. Ada pertanyaan lagi? Ya, betul. Khutbah. Terima kasih Ustazah, ya. Okey. Alhamdulillah, ya. Satu tajuk yang saya tengok, tajuk-tajuk yang diberikan ni dah ada teks dah ni. Alhamdulillah, besok kita tengoklah. Nanti saya dah dulukan dulu kemudian pula. Jadi ada pertanyaan apa-apa?
Okey, nak habis dah. Sebagai pesan untuk sesi ni saja ya. Pesan yang sama daripada saya baca daripada buku Hamka. Saya bertemu dengan Ismail, Allah yarham, 2-3 orang penulis, semua kata macam ni. Apa petua untuk menulis? Ambil ya. Dalam membaca, kemudian menulis. 3 kali membaca, baru 1 kali menulis. Kerana banyak membaca. Jangan membaca untuk menulis, tapi kita membaca dulu, nanti gitu. Ini baru dapat tajuk ni, barulah kita baca. Tidak, baca banyak benda. Ya, ni membaca. Membaca, saya bagi tahu ya. Kenapa membaca? Dia kata satu proses untuk menjadi penulis. Dengan membaca, pertama, kita mengasah fikiran. Fikiran kita jadi tajam dengan membaca. Yang kedua, vocab kita, perbendaharaan kita, perbendaharaan kata kita jadi banyak, menambah. Yang ketiga, fikiran kita akan jadi teratur. Asah fikiran, pembenaran kata, fikiran kita akan teratur. Ini kalau kita membaca. Ya. Jadi kalau kita tengok, kalau nak belajar tentang nahu, tentang tata bahasa dan sebagainya, ambil masa. Tapi kalau kita banyak membaca, semua itu terjadi secara automatik, autopilot, dia datang. Yang penting fikiran kita jadi tajam. Sebab tu orang yang membaca Al-Quran, dia jarang nyanyuk. Tak ada nyanyuk. Dia mengasah fikiran. Ini kita tengok ya. Kemudian waktu perdana tu, apa maksud waktu perdana? Saya harap orang tanya, tapi tak tanya, saya tanyalah. Apa maksud waktu perdana? Kita kena kesan waktu yang kita paling optimum. Kita peribadi lain masa beza. Saya lepas subuh memang waktu paling optimum. Yang paling tak optimum, bateri tinggal satu bila apa? Pukul 10, pukul 11. Memang tak tahan dah. 10-11 bukan 10-11 malam, pukul 10 pagi. Pukul 11 pagi tak tahan. Tapi paling best sekali lepas subuh. Mungkin ada orang waktu perdana dia lain, lepas isyak contoh. Jadi kena apa? Kena kesan waktu perdana, waktu kita paling best tu, waktu itu kita menulis. Sayang ada orang waktu perdana dia guna untuk tengok TV, baca surat khabar. Tak waktu perdana, perkara yang paling penting yang kita buat waktu perdana kita. Perkara yang penting kita buat waktu perdana kita, itu benar. Satu lagi, waktu kita tersentuh dan terasa. Kita jalan-jalan, kita tengok satu ini, kita terasa. Kita tengok surat khabar ataupun kita menonton berita kan, satu yang benda yang terasa sangat. Waktu itu terus menulis. Idea knock on the door. Idea dia ketuk pintu kita. Kalau kita tak layan, dia akan tak masuk, dia akan pergi sampai bila-bila. Dia tak akan datang lagi dah. Jadi bila ada idea je, tulis. Sekarang dah ada handset, ada iPad, ada apa kita boleh, ataupun senang je perakam suara. Ya, kadang-kadang kita drive, tiba-tiba datang idea. Nak tulis tak boleh, kena drive. Tekan je suara, kita pun cakap. Waktu tu. Ini yang dia kata peralatan yang baik dan tip-top. Tolong melabur untuk kita punya laptop, kita punya software yang terkini dan sebagainya. Tolong melabur untuk itu. Internet kita yang laju dan sebagainya, supaya kita boleh buat pelaburan pada peralatan yang baik. Ini penting. Jadi kalau tentera Islam dulu, dia pedangnya, tombaknya dan sebagainya, kita laptop lah. Ni sikit-sikit laptop hang. Dah tu susah lah. Ada duit beli lah yang tu, buatlah pelaburan. Saya kata gitu kita ini Kemudian itu meja tulis yang kondusif dan sebagainya. Okey. Ada pertanyaan? Ya, fadal sila. Terima kasih Ustaz. Saya Nizam daripada USN. Ya, sila Ustaz. Saya tertarik tentang ungkapan kita bila berkhutbah ni. Ya. Kita mesti wujudkan perasaan bersalah, bukan menyalahkan. Ya. Contohlah, situasi kita bagi satu situasi. Katakan kita sedang menyampaikan khutbah tentang kita nak bawa orang supaya beradab, Ya. beradab. Ya.
Dan fenomena ni berlaku bukan sekadar pada pemimpin dari sudut tutur kata lah. Ya, ya. Remaja pun kadang-kadang. Ya. Jadi bila kita tengah berkembang tu, kita perasan remaja ada depan kita. Ya. Dan mungkinlah waktu Jumaat tu ada seorang pemimpin lah yang kita memang tahu bahawa dia tak beradab. Ya. Macam mana kita nak ambil situasi ni bila kita tengah baca teks khutbah, kita nak cakap tentang beradab, tidak Ya. beradab. Okey. Dia tak rasa bersalah. Dia rasa bersalah dan tidak Bersalah. disalahkan. Okey, itu yang selalu saya rasa digunakan satu kaedah atau manhaj penceritaan. Penceritaan para sahabat, penceritaan para ulama dan sebagainya. Bila bercerita, contoh apa ni, kata macam mana Imam Syafi'i menghormati gurunya kalau dia sampai situ, ataupun senanglah, saya tak ingat tu, tapi saya ingat seorang ulama bernama Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ni dia sangat sayang, sangat taat kepada ibunya. Tapi anehnya Ibnu Mubarak ni tak pernah makan dengan ibu dia. Tak pernah makan sekali. Dia sangat sayang, dia sangat taat ibunya, tapi dia tak pernah makan sekali. Bila ditanya kenapa dia tak pernah makan dengan ibunya, dia kata, aku takut terambil makanan yang sudah dijeling oleh ibuku. Boleh faham? Dia takut terambil makanan yang dah dijeling oleh kadang-kadang ibu kita dah jeling benda, dia tak ambil, tapi kita tak tahu, kita ambil. Itu dia adab dia maksudnya. Jadi mungkin kalau cerita itu kita cerita pada anak-anak yang tengking dengan ini, dia terasa, ya Allah, ada orang yang macam tu. Contoh, ya. Apakah kita tak sudi membaca Al-Quran, sedangkan di bulan Ramadan seperti ini imam kita, Imam Syafi'i, menghabiskan Al-Quran, menghatam Quran 2 kali dalam satu hari. Contoh, rasa bersalah. Betul kan? Jadi bila kita cerita tu, lantunan dia tu pergi. Tapi kalau kita cakap macam ni, apa yang berlaku? Tengok TV ada masa, baca Quran tak ada masa. Dekat situ dia cerita. Jadi sikit kita pergi tackle sebagainya. Ini yang kita kena atur. Sebab min zikri solihin tanzilur rahmah. Menyebut nama-nama orang soleh ni akan bagi rahmat. Betul ya? Jadi sebab tu kita kena banyak baca hayatus sahabah, kita banyak cerita-cerita ulama, cerita-cerita begini dan sebagainya. Dan apabila kita sampaikan bentuk cerita, orang tidak akan terasa. Ini penting. Saya ada pernah dengar satu khutbah yang disampaikan oleh khatib muda je. Dia cakap 5 minit, berkongsi bahagia saja. Dia berkongsi bahagia ni 3 cerita je. Dia dah rukun khutbah ittaqullah tu, cerita yang pertama, tak ada cerita, rumusan dia. Kemudian cerita yang kedua, tajuk dia berkongsi bahagia. Saya dah tulis apa yang saya dengar tu, saya sampaikan dalam Radio Hakim dan saya buat balik dalam tulisan Kilas dalam Kias. Sebab saya terkesan sangat. Berkongsi bahagia. Cuma saya tak ingat, nanti saya akan study balik siapa nama tokoh itu, iaitu seorang Ummahatul Mukminin. Bila dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rasa bahagia sangat. Dan waktu itu dia memujuk Rasulullah supaya mengahwini adiknya sebab dia nak berkongsi gitu. Tapi hukum tidak membenarkan begitu, betul ya? Ada dia punya retitan-retitan begitu. Jadi subhanallah ya, saya rasa itu caranya ialah menyebut cerita-cerita. Okey. Ada lain lagi? Itulah kata kita kena cepat. Kena cepat untuk menyampaikan cerita tu ya, sebagainya. Kita kena cepat. Jadi kita kena summary cerita tu. Bukan kita cerita bermula daripada yang gini panjanglah ya dan sebagainya. Kalau dalam hayatus sahabah kan ada 2 orang sahabat ya, nama Abdullah yang seorang dia berdoa. Ini sangat mengesankan hati. Sampai sekarang saya teringat cerita ni. 2 orang sahabat sebelum pergi ke medan Uhud, dia berdoa. Seorang dia kata doa, ya Allah, besok kalau aku ke medan perang, izinkan aku ya Allah untuk bertemu ya musuh yang sangat kuat, yang aku dapat mengalahkan musuh itu, dengannya aku mendapat ghanimah dan juga dapat keridaan-Mu. Tu. Kamu pula doa, saya aminkan. Jadi orang ni yang kedua ni
Dengar saya doa, awak aminkan. Ya Allah, esok datangkanlah musuh yang paling lemah di kalangan musuh-musuh Allah. Kemudian dalam peperangan, dalam perlawanan aku dengan dia membunuh aku. Kemudian dia potong hidung aku, dia potong telinga aku, dia potong segala-gala badan aku. Dan apabila aku bertemu dengan Allah, ya Allah, engkau bertanya, kemana hidungmu? Aku bagi pada Allah. Kemana telingamu? Aku dah sampaikan Allah. Besok terjadi peperangan, betul, yang doa yang potong-potong ni semua dimakbulkan. Apa ni komentar kawan dia? Rupa-rupa doa sahabatku lebih baik daripada doa aku. Boleh faham ya? Yang itu sangat berkesan. Saya sampaikan ada masa berapa minit? Tak sampai pun. Sebab bagi pada kita dah faham betul cerita tu. Ya, jadi kita boleh sampaikan dengan cepat. Tak ada masalah. Ya, baik. Ya, silakan. Saya setuju sangatlah dengan pandangan Ustaz tadi, kita sampaikan dalam bentuk cerita. Saya pernah terbaca tajuk dia Whoever Tell the Best Story. Yes, betul. Jadi itulah, siapa yang berjaya, khatib yang berjaya sampaikan cerita dengan tepat, padat dan sampai pada kolbu audiens, dia akan berjaya memenangi. Betul. Alhamdulillah, betul ya cerita. Dunia bukan sahaja dibentuk oleh atom dan molekul, tapi dunia dibentuk oleh cerita-cerita manusia. Itu kata ahli falsafah. Sebab tu saya dalam cubalah ya, bila saya minta maaf, saya buat contoh saya bukan kerana saya yang terbaik, tetapi yang saya sedang alami, saya yang pernah alami. Jadi boleh berkongsi lah kan ya. Jadi dalam saya punya cerpen Revolusi Beruk. Revolusi Beruk ni, Raja Beruk ni dia terbaca manuskrip yang ditulis oleh Darwin. Dalam manuskrip oleh Darwin ini, Darwin dalam teori evolusi mengatakan bahawa manusia berasal daripada beruk dan evolusi berlaku. Walaupun dikritik oleh saintis-saintis yang lain bahawa teori evolusi ini ada kecacatan, ada missing link dalam fosil-fosil ataupun kromosom susunan-susunan ini. Tetapi kebanyakan ahli saintis menerima teori evolusi ini. Jadi kita nak kritik teori evolusi. Jadi Raja Beruk ni dia buka dalam cerpen dia tak kira logik tak logik tau. Itu yang seronoknya. Dia pun baca manuskrip ni, dia pun tersemangat. Kemudian dia suruh dia nak memimpin satu revolusi, beruk-beruk rakyat dia supaya jadi manusia. Itu revolusi dia. Akhirnya sebelum kita nak jadi manusia, kena study dulu tentang manusia. Jadi dia pilih 4 orang penyiasat, peninjau, pergi ke selatan, utara, timur dan barat. Study macam mana manusia. Sebab kita nak jadi manusia, kena faham betul-betul waktu manusia. Okey, pergi ke barat, pergi timur, lepas tu dah selagi tempoh mereka pun balik beruk yang daripada perisik daripada yang pergi ke barat. Raja, kalau di barat ni tu mereka bertelanjang macam kita juga, kemudian isteri orang, isteri dia gini-gini, kemudian ada yang lelaki kahwin lelaki, perempuan kahwin lebih teruk daripada masyarakat kita. Raja Beruk dah anti klimak dah. Tak sonok. Yang daripada selatan pula tak tahu. Oh, kalau kita bergaduh, main gigi-gigi, kokak-kokak, dia main senjata api, bom, semua ribu-ribu mati gini-gini. Semua tu bagi. Okey? Akhirnya Raja Beruk kata, kalau begitu tak payahlah kita jadi manusia. Tunggu manusia jadi beruk je lah. Okey, boleh faham maksud saya Tetapi saya simpan satu peninjau yang datang ke timur. Yang ke timur ni tak balik-balik lagi. Betul? Itu yang saya nak sampaikan nanti, kebangkitan Islam bermula daripada timur. Aswaib, ya, dan juga jadi dalam kita menyindir tu, orang kena dalam dia ketawa. Boleh faham ya? Jadi mesej tu ialah bagaimana kita nak memanusiakan manusia yang bergaduh. Sehingga bila saya letak dalam Facebook saya, ya, rumusan Raja Beruk, mulai sekarang di Dewan Persidangan Raja-Raja Beruk dan ini, mulai sekarang jangan tunggu, ya, jangan kita cuba berusaha untuk jadi manusia, tunggu saja manusia jadi beruk. Bawah tu keadaan ini sangat signifikan dengan parlimen kita di sekarang. Saya tak sentuh, orang mengaitkan, terpulang pada dia lah kalau dia rasa begitu, kan? Jadi inilah yang kita harapkan, kita dalam penulisan khutbah ni, mudah-mudahan kita ada buat sentuhan-sentuhan yang dapat orang yang kata tadi bukan dipersalahkan tetapi rasa bersalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.